Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian tentang analisis terhadap tahap kefahaman hadis, iaitu pengajian hadis di masjid dan surau. Kajian ini lebih menumpukan terhadap tahap kefahaman hadis di masjid dan surau. Kajian ini adalah menggunakan metod gabungan, iaitu metod kualitatif dan metod kuantitatif. Sebanyak 400 barang soal selidik telah diedarkan secara rawak untuk dijawab oleh 200 responden yang hadir kuliah di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan 200 responden lagi di Surau Al-Mawaddah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini dijalankan berdasarkan beberapa objektif utama. Okay, yang pertama ialah untuk mengkaji tahap kefahaman hadis yang mengikuti pengajian hadis di masjid dan surau terpilih. Yang kedua, mengkaji keberkesanan pengajian hadis dalam kalangan jemaah di masjid dan di surau yang terpilih. Yang ketiga, mengkaji tahap kefahaman masyarakat yang mengikuti pengajian hadis di masjid dan surau berkenaan dengan dalil Al-Quran dan hadis yang disampaikan. Yang seterusnya iaitu yang keempat, mengkaji tahap pengetahuan jemaah di masjid dan surau yang terpilih berkaitan kitab-kitab hadis. Yang kelima, mengkaji tahap pengetahuan responden tentang teks hadis selepas mengikuti pengajian hadis di masjid dan surau yang terpilih. Yang keenam, mengkaji tahap pengetahuan responden terhadap sebab muncul suatu hadis. Yang ketujuh, mengkaji tahap minat responden dalam mendalami dan menghafal hadis-hadis yang dipelajari. Yang ke-8, mengkaji tahap kesedaran responden terhadap kepentingan pengajian ilmu hadis. Yang ke-9, mengkaji bilangan responden dalam kalangan jemaah di masjid dan surau yang beramal dengan hadis-hadis sahih. Yang ke-10, menganalisis aspek pertambahan ilmu agama dan peningkatan amalan-amalan seharian berkenaan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ke-11, mengkaji bilangan responden dalam melaksanakan amalan-amalan sunat. Yang ke-12, mengenal pasti kesedaran responden dalam meninggalkan perkara-perkara maksiat. Dan yang terakhir, menganalisis pengetahuan responden berkaitan kehidupan Rasulullah SAW. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya Muhammad Fitri bin Kalim Yatim akan membentangkan hasil dapatan kajian daripada pengajian hadis di masjid dan surau, analisis terhadap tahap kefahaman hadis. 1.0 Pertambahan pengetahuan ilmu hadis. Baik, pada rajah 1.1 Pertambahan pengetahuan tentang kitab-kitab utama hadis. Analisis carta menunjukkan sebanyak 53%, yakni 210 orang responden mengatakan amat bertambah selepas mengikuti pengajian hadis. Manakala 44%, yakni seramai 177 orang responden mengatakan bertambah dan sebanyak 3%, yakni 13 orang responden mengatakan kurang bertambah. Tidak terdapat responden yang mengatakan tidak bertambah atau tidak pasti dalam pertambahan kitab-kitab hadis selepas mengikuti pengajian hadis. Itu seterusnya, rajah 1.2 mengenai pertambahan pengetahuan tentang ulama-ulama hadis. Analisis carta pertambahan pengetahuan tentang ulama-ulama hadis dalam rajah 1.2 menunjukkan dapatan pada sebanyak 94%, yakni 376 orang responden mengatakan amat bertambah pengetahuan tentang ulama-ulama hadis dan sebanyak 6%, yakni 24 orang responden mengatakan bertambah pengetahuan tentang ulama-ulama hadis selepas mengikuti pengajian hadis. Manakala tidak terdapat responden yang mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti. Seterusnya, rajah 1.3 mengenai pertambahan pengetahuan tentang teks hadis. Analisis carta tersebut menunjukkan pertambahan pengetahuan tentang teks hadis dalam rajah 1.3 sebanyak 97%, yakni 390 orang responden mengatakan amat bertambah pengetahuannya tentang teks hadis selepas mengikuti pengajian hadis, dan bakinya yakni 10 orang ataupun 3% responden pula mengatakan bertambah, manakala tidak terdapat responden yang mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti.
Pada Rajah 1.4 pula mengenai pertambahan pengetahuan tentang periwayatan hadis, periwayat hadis. Analisis carta menunjukkan dapatan pada sebanyak 97%, iaitu seramai 390 orang responden, iaitu majoriti mengatakan pengetahuannya amat bertambah dalam mengenali periwayat hadis, dan 3% berbaki 10 orang responden pula mengatakan bertambah pengetahuannya dalam mengenali periwayatan hadis selepas mengikuti pengajian hadis. Dan tidak ada yang terdapat responden yang mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti mengenai pengetahuan mereka dalam perkara di atas. Seterusnya, pertambahan tentang sebab muncul hadis. Analisis carta pertambahan tentang sebab muncul hadis dalam Rajah 1.5 menunjukkan dapatan pada sebanyak 39%, iaitu seramai 156 orang responden mengatakan amat bertambah pengetahuannya tentang sebab muncul hadis selepas mengikuti pengajian hadis, dan baki 42%, iaitu seramai 171 orang responden mengatakan bertambah. Ada 15%, iaitu seramai 59 orang responden mengatakan kurang bertambah, dan bakinya 4%, iaitu 14 orang responden mengatakan tidak pasti, manakala tidak terdapat responden mengatakan tidak bertambah pengetahuannya dalam sebab muncul hadis selepas mengikuti pengajian hadis. Pada Rajah 1.6, pertambahan pengetahuan tentang kedudukan suatu hadis. Analisis carta pertambahan pengetahuan tentang kedudukan hadis dalam Rajah 1.6 menunjukkan dapatan pada sebanyak 98%, yang seramai 391 orang responden mengatakan amat bertambah, dan sebanyak 2%, iaitu 9 orang mengatakan bertambah pengetahuan mereka tentang status sesuatu hadis selepas mengikuti pengajian hadis, manakala tidak terdapat responden yang mengatakan pengetahuan mereka tentang status sesuatu hadis kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti. Rajah 1.7 mengenai pertambahan minat untuk menghafal hadis-hadis yang telah dipelajari. Daripada carta tersebut, kita dapat lihat sebanyak 72%, iaitu seramai 291 orang mengatakan amat bertambah, 82 orang, iaitu 21% mengatakan bertambah minat, manakala 7%, iaitu 27 orang responden mengatakan kurang bertambah minat, dan tidak ada terdapat responden yang mengatakan tidak bertambah dan tidak pasti minatnya. Pertambahan minat untuk berterusan mempelajari ilmu hadis. Analisis carta pertambahan minat untuk berterusan mempelajari ilmu hadis dalam Rajah 1.8 menunjukkan dapatan pada sebanyak 99%, iaitu 395 orang responden amat bertambah, dan 1%, iaitu 5 orang responden, manakala tidak terdapat responden yang kurang bertambah, tidak bertambah dan tidak pasti minatnya. Pertambahan kesedaran terhadap kepentingan pengajian ilmu hadis. Analisis carta pertambahan kesedaran terhadap kepentingan pengajian ilmu hadis dalam Rajah 1.9 menunjukkan dapatan pada sebanyak 99%, iaitu 396 orang responden mengatakan amat bertambah, dan sebanyak 1%, iaitu 4 orang responden mengatakan bertambah kesedarannya terhadap kepentingan ilmu hadis, manakala tidak terdapat responden yang mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti. Pertambahan untuk beramal dengan hadis-hadis sahih. Analisis serta pertambahan untuk beramal dengan hadis-hadis sahih dalam Rajah 1.10 menunjukkan dapatan pada sebanyak 99%, iaitu 397 orang responden mengatakan amat bertambah, dan sebanyak 1%, iaitu 3 orang bertambah keinginan untuk beramal dengan hadis-hadis sahih yang telah dipelajarinya, manakala tidak terdapat responden yang mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti. 2.0 Pertambahan ilmu agama dan peningkatan amalan-amalan seharian. Pertambahan keimanan kepada Allah Ta'ala. Analisis serta
2.1 menunjukkan sebanyak 98%, yakni 392 orang responden mengatakan ilmu agama dan peningkatan amalan-amalan seharian amat bertambah. Manakala 2%, yakni 8 orang responden mengatakan bertambah dan tiada responden mengatakan kurang bertambah atau tidak pasti dalam pertambahan ilmu agama dan peningkatan amalan-amalan seharian. Pertambahan ilmu tentang hari kiamat. Analisis carta pertambahan pengetahuan tentang ilmu hari kiamat dalam rajah 2.2 menunjukkan dapatan pada sebanyak 80.25%, yakni 321 orang responden mengatakan amat bertambah pengetahuan tentang hari kiamat dan sebanyak 19%, yakni 76 orang responden mengatakan bertambah pengetahuan tentang hari kiamat selepas mengikuti pengajian hadis. Manakala tiada responden mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti. Pertambahan ilmu tentang akidah yang benar. Analisis carta pertambahan pengetahuan tentang akidah yang benar dalam rajah 2.3 menunjukkan dapatan sebanyak secara peratusannya 93.75%, yakni 375 orang responden mengatakan amat bertambah pengetahuannya tentang akidah yang benar selepas mengikuti, dan 6.25%, yakni 25 orang responden pula mengatakan bertambah. Manakala tidak terdapat responden yang mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti. Pertambahan dalam melaksanakan amalan-amalan sunat. Analisis carta pertambahan dalam keinsafan melaksanakan amalan-amalan sunat dalam rajah 2.4 menunjukkan dapatan pada sebanyak 75.5%, yakni 302 orang responden mengatakan keinsafan amat bertambah dalam melaksanakan amalan-amalan sunat, dan 15.25%, yakni 61 orang responden pula mengatakan bertambah kesedaran dalam melaksanakan amalan-amalan sunat selepas mengikuti pengajian hadis. Terdapat juga 9.25%, yakni 37 orang responden yang mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti pengetahuan mereka dalam perkara di atas. Baiklah, seterusnya saya Abdul Hakim bin Abdul Hamid Zawawi akan meneruskan pembentangan ini. Rajah 2.5. Pertambahan kesedaran untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat dan perbaiki akhlak. Analisis carta pertambahan tentang kesedaran untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat dalam rajah 2.5 menunjukkan dapatan pada sebanyak 100%, iaitu keseluruhan 400 orang responden mengatakan amat bertambah kesedaran untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat selepas mengikuti pengajian hadis, manakala tidak terdapat responden yang mengatakan bertambah, kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti kesedaran untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat selepas mengikuti pengajian hadis. Rajah 2.6. Pertambahan kesedaran untuk mendekati Al-Quran. Analisis carta pertambahan kesedaran untuk mendekati Al-Quran dalam rajah 2.6 menunjukkan dapatan pada sebanyak 98.25%, iaitu sebanyak 393 orang responden mengatakan amat bertambah, dan sebanyak 1.75%, iaitu 7 orang mengatakan bertambah kesedaran untuk mendekati Al-Quran selepas mengikuti pengajian hadis, manakala tidak terdapat responden yang mengatakan kesedaran untuk mendekati Al-Quran kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti. Rajah 2.7. Pertambahan pengetahuan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Analisis carta pertambahan pengetahuan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rajah 2.7 menunjukkan dapatan pada sebanyak 95.25%.
atau 381 orang responden mengatakan amat bertambah dan 4.75% iaitu sebanyak 19 orang responden mengatakan bertambah pengetahuan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Manakala tiada responden mengatakan kurang bertambah, tidak bertambah atau tidak pasti pengetahuannya. Rajah 2.8 Pertambahan kesedaran untuk menunaikan zakat. Analisis carta pertambahan kesedaran untuk menunaikan zakat dalam rajah 2.8 menunjukkan dapatan pada sebanyak 94% atau 376 orang responden amat bertambah dan 6% iaitu 24 orang responden bertambah kesedaran. Manakala tidak terdapat responden yang kurang bertambah, tidak bertambah dan tidak pasti minatnya. Rajah 2.9 Pertambahan memupuk sifat sabar dalam diri. Analisis carta pertambahan kesedaran untuk memupuk sifat sabar dalam diri dalam rajah 2.9 menunjukkan dapatan pada sebanyak 66.75% atau 267 orang responden mengatakan amat bertambah dan sebanyak 28% iaitu 112 orang responden mengatakan bertambah kesedarannya untuk memupuk sifat sabar. Juga terdapat 5.25% atau 21 orang responden yang mengatakan kurang bertambah. Tiada responden yang mengatakan tidak bertambah atau tidak pasti. Dan yang terakhir iaitu keseluruhan peningkatan kefahaman hadis. Daripada rajah ini, rajah 3.0, secara keseluruhannya, analisis carta pertambahan peningkatan kefahaman hadis dalam rajah ini menunjukkan dapatan pada sebanyak 87% responden mengatakan amat bertambah dan sebanyak 10.35% responden bertambah kefahaman hadisnya, manakala 2% responden mengatakan kurang bertambah. Juga terdapat 0.2% responden yang mengatakan tidak bertambah kefahaman mereka tentang hadis. Tiada responden yang mengatakan tidak pasti. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Hasil daripada dapatan kajian ini telah memberikan pelbagai maklumat penting mengenai pengajian hadis di masjid dan di surau. Pengajian hadis di masjid dan surau hendaklah diteruskan kerana ianya amat baik memberi kefahaman hadis kepada masyarakat, juga membentuk jiwa masyarakat yang baik. Pihak pengurusan masjid dan surau hendaklah memperbagikan lagi aktiviti pengajian hadis, bukan hanya tertumpu pada kuliah maghrib, kuliah subuh maupun kuliah duha, tetapi juga melalui alternatif lain seperti forum hadis, bual bicara hadis, diskusi hadis, klinik hadis dan sebagainya yang mampu menarik minat masyarakat untuk mendekati pengajian ilmu hadis ini. Bekalan kewangan juga sumbangan pakar daripada pihak yang berautoriti seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mampu merancangkan lagi pengajian ilmu hadis di masjid dan di surau. Diakui juga bahawa pengajian ilmu hadis di masjid dan di surau terdapat banyak kelemahan, namun itu bukanlah alasan untuk kita sama-sama menafikan kebaikan yang terdapat pada pengajian ilmu hadis di masjid dan surau. Masyarakat disarankan untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu yang terdapat di masjid dan surau bagi menambahkan lagi kefahaman berkaitan dengan ilmu hadis ini.